Kau pernah tak terfikir satu soalan macam, Alah boleh lah YouTuber tu naik ataupun TikToker tu naik sebab dia dah ada nama kan. Aku yang tak ada nama ni kan memang lembab nak dapat subscriber, view ke ada berapa kerat dah ada 10 Itu pun member-member gua support gua. Itu pun hari ni dia support, esok dia tak support gua. Memang kan. kita pun akan orang kata apa, start blame on other people, disebabkan mereka ni orang kata apa, jump start mereka punya YouTube for the sake of mereka ini sudah ada nama, mereka ni dah orang kata apa, mak bapak dia sponsor dia lah, ataupun memang dia ni businessman kaya bapak ke apa ke. Dalam video kali ni saya nak ceritakan pengalaman saya yang let's say lah, saya bekerjasama dulu dengan MTAS Production. Ada juga yang jenis macam kawan-kawan saya kan, mula-mula cakap kau MTAS Production ni memang lah jenis macam boleh naik kan. Waktu tu kan, way back in 2011 2012 macam tu, zaman-zaman mereka sama naik dengan Anwar Hadi, dengan Mak Luffy ni semua adalah disebabkan ada modal lah. Sebenarnya ada modal, bukan nak kata kaya ke apa, tapi ada duit masuk. Tapi nak cakap dekat sini, orang kata apa, sokongan family mereka itu kukuh lah. Kononnya. Tapi daripada sudut Cikgu Uluan pula, bila Cikgu Uluan masuk ke dalam MTAS Production hujung tahun 2016 macam tu, sampailah hampir hujung 2019, saya dapati sebenarnya apa kata-kata mereka yang cakap benda-benda macam ni sebenarnya not entirely true, dan jauh daripada orang kata apa, dia punya logik asal dia sebenarnya. Sebab apa yang saya cakap sebab orang-orang macam MTS Production macam orang biasa juga, tak adalah nak kata super duper kaya kan. Kau boleh dapat apa modal 1 juta 2 juta Megah Holding kan untuk Asfar Hamdi ni buat satu channel MTS Production lah. Dia ada pelakon dia ada dia punya equipment dia cercah berpuluh-puluhan ribu ringgit untuk dapat the same kata apa, quality yang cinematic ni semua. Dan apa yang menyebabkan sampai sekarang mereka masih buat video yang ini bukan semata-mata MTAS Production, tapi saya katakan YouTuber-YouTuber yang hebat yang dah lama bertapak dekat YouTube masih lagi orang kata apa, on track. Walaupun mungkin dah kurang relevan, tapi dia masih lagi buat YouTube. Tak macam korang. Okay, buat YouTube hari ni esok dah give up. Tak boleh pada saya sebab saya nampak setiap daripada mereka ni, setiap kali saya bekerjasama dengan mereka bertahun-tahun lamanya, saya dapati mereka ni memang ada satu desire untuk buat apa yang mereka nak buat secara konsisten. Itu sahaja kan. Orang nak sebut modal dia Cikgu Ulang besar. Memanglah, let's say lah kalau orang lain let's say lah for the sake of argument, orang lain modal besar. Contoh, orang lain memang modal besar gila. Ramai lah orang yang orang kata apa, lahir-lahir terus kaya sebab mak ayah dia ada bisnes lah, mak ayah dia menteri ke apa. Tapi percaya cakap saya, hampir like what, 80%, 90% tidak mengambil jalan macam mana YouTuber hebat ni boleh buat. Tak kisahlah siapa-siapa, Isap ke siapa-siapa, you name it, yang you nampak YouTuber yang tengah naik sekarang ni dan sampai sekarang naik, itulah yang saya maksudkan. Orang-orang macam ni, dia ada advantage dia sendiri. Itu betul. Yalah, supportive ke, mak ayah supportive ke, ada backup duit sikit ke, tapi struggle dia masih lagi sama dengan kita. You know, itulah nama dia unfair advantage kan. Unfair advantage ini pula kan, unfair advantage kan, advantage yang tidak adil kan. Ini golongan kaya makin kaya, golongan miskin makin miskin. Bukan. Unfair advantage adalah memang itu orang kata apa, takdir Allah yang disebabkan mak ayah dia dah usahakan untuk dia, dan mak ayah dia gaji dia stable, atau mak ayah dia buat bisnes, dan disebabkan itu anak dia dapat tempias. But yet again, yang still menentukan YouTuber itu berjaya ataupun tak dengan cakap Cikgu Luan adalah desire dia untuk stay in the business of YouTube sebenarnya. Desire dia. Maksudnya passion dia, maksudnya dia sanggup keluarkan modal dia. Dan korang pun orang kata jarang lah dengar keluhan ataupun the real problem of YouTuber sendiri. Contoh susah nak cari pekerja. Mungkin ada banyak isu hanky-panky dalam company, tapi mereka masih lagi buat YouTube sampai sekarang. Tak macam kita bang, tak macam kita. Jujur cakap, walaupun Cikgu Luan buat sekarang ni orang kata apa, YouTube personal, tapi saya sendiri menghadapi masalah macam nak buat YouTube ni secara konsisten sebab saya one man production. Now YouTuber hebat ni yang cecah 1 million subscriber macam ML Studio kan. Saya pernah bekerjasama dengan ML Studio. Mereka ni ada staff like what, belas-belas. So takkanlah belas-belas orang ni dibayar like RM50 sebulan. Takkan mesti at least RM1,500, RM1,800, RM2,000. Itu paling minima Itu paling minima. Saya tak ada nak kata tu gaji ML Studio, bukan. Tapi let's say lah tu gaji paling minima. 10 orang kali dengan RM1,500. Dah berapa dah? Kalau bukan RM15,000, itu baru gaji. Belum lagi studio dia lagi, belum gaji diri sendiri lagi, kata kos nak bayar tax and what not. Tetapi dalam keadaan mereka masih lagi bayar this whole
orang kata apa, cost operation nak buat YouTube ni, mereka masih lagi jalan buat video sampai sekarang, betul tak? Tu saya cakap, kadang-kadang kita ni terlalu dibusykan dengan orang kata apa, Tak adil lah, dunia ni tak adil. Sebab mak ayah kau kaya, boleh lah kau buat macam tu. mak ayah engkau boleh lah buat bisnes. Memanglah. Tapi macam saya cakap, tak semua orang ada orang kata apa, kudrat ataupun ada satu daya untuk dia berusaha untuk jadi lebih baik, ataupun diusahakan something lah, berbanding dengan dia je sekadar anak orang kaya. Boleh je dia memilih untuk just tidur kat rumah kan, tidur dekat dia punya rumah banglo kan, boleh je. So nak cakap kat sini lah, kita-kita ni kan, yang tak ada modal, mungkin start YouTube ni pun memang asal ada je kan, pakai smartphone ke, gunakan orang kata apa yang ada lah. Macam bilik saya ni putih, mana ada saya cat nak gila-gila macam YouTuber lain kan. Sebab saya tahu itu adalah kapasiti saya. So saya naikkan YouTube ini mengikut kapasiti saya. Saya tak ada staff. Bila saya tak ada staff, so saya kena belajar lah editing, saya kena belajar lah cara nak upload kat YouTube tu semua. So itu adalah struggle yang saya dah tahu lah. Saya tak boleh nak compete mereka dengan modal-modal yang sedikit besar. Saya tak boleh nak compete in terms of ada office macam mereka. Tapi disebabkan saya tahu itu adalah kelemahan saya work on it lah. Saya work around on it lah. Cikgu Luan boleh lah sembang. Cikgu Luan ada nama. Cikgu Luan ada nama pula. Macam-macam alasan yang akan keluar daripada kita-kita ni yang macam, sorry to say lah, malas nak berusaha lah sebenarnya kak. Asyik-asyik nak nampak salah orang lain, tapi tak pernah nak nampak orang kata apa, kesalahan diri lah. Kenapa kita berada dalam takuk yang sekarang. Macam Cikgu Luan pun kan, saya sendiri pun start awal YouTube ni start awal 2012-2013. Waktu tu saya compete dengan Mak Luffy apa, saya compete dengan Ahmad Hadi apa kan. Ada this YouTuber senior Jordan saya, nama dia Qawim Khairi. Waktu tu dia tengah naik, dan saya waktu tu subscriber baru berapa, 1000 dia dah dekat like 15,000, 20,000. So saya pun rasa down lah. Korang bayangkan daripada 2013, 2014, 2015, 2016 itu barulah saya bina nama saya dengan bekerja dengan Has Filmmaking Academy. Saya bekerjasama dengan Emtah Production, dan dari situ boleh jumpa Tun Dr. Mahathir, boleh jumpa Betul Khairi. Nampak tak macam dia bina nama ni, kalau korang nak tahulah kan, bina nama ni lama tau. Bina nama, nak get the connection yang kita nak ni semua memang quite lama. Proses dia panjang. There is no such thing as hari ni kau tengok video ni contoh kan, korang dapat ilmu berkenaan cara nak usahakan YouTube, korang tengok video tutorial saya, esok terus berjaya. Saya rasa susah lah sebenarnya kak. Sebab benda tu masih lagi memerlukan pengalaman. Korang kena ada connection yang tepat sendiri, dan ada seni cara nak marketkan you guys. Bukannya semata-mata it's a good tajuk, it's a good description, it's a good orang kata apa, thumbnail. Belum cukup lagi. Dia macam menyeluruh, dan it will come together. Sebab tu cakap kepada you guys yang buat YouTube sekarang ni, ataupun TikTokers lah, tak kisahlah korang buat TikTok ke YouTube, it is a process sebelum korang boleh dapat traction yang korang nak. Senang cakap macam tu lah. Kalau korang tengok lah Mr. Beast lah, misal kata lah korang duk minat Mr. Beast pun, kalau korang tengok video-video lama dia, video dia macam-macam eksperimen yang saya rasa macam, bila kita tengok first time macam bullshit. Tapi disebabkan video-video itu yang dia dah eksperimen, dia tahu dia tak perlu lagi pergi ke arah situ. So dia tukar angle dia. So dia punya mindset jadi lagi besar. So dia deserve lah apa yang dia dapat. Yang kita ni baru hari ni pacak kamera, upload hari ni, views baru 5 ekor orang. Dan nak give up. So macam, tu je lah nak cakap. Macam nak ending dengan video ni